Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Zabidi? Alhamdulillah. Boleh dengar ke suara saya? Sekejap, nak pakai ni. Okey. Boleh dengar ke suara saya ni? InsyaAllah Kak. Ya, mana satu lagi jelas? Yang ini ke ataupun ini? Mana lagi jelas? Sekali ke Ustaz? Baik, saya tanggal je lah. Ini je lah, boleh InsyaAllah. Boleh. Okey, baik insyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita yang ketiga atau keempat InsyaAllah sesi yang keempat ini. Okey. Dan kita mulakan dahulu majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, baik. Alhamdulillah sudah sampai kepada sesi yang keempat Tuan Zabidi. So saya nak share screen sikit pada malam ini. Boleh nampak ke belum lagi? InsyaAllah kita akan kongsikan screen pada malam ini insyaAllah. Macam biasa. Okay, boleh nampak screen saya dekat atas screen ni? Boleh nampak slide ni insyaAllah. Saya okay, baik. So sebelum ini minggu lepas kita ada belajar hukum tajwid nun mati dan juga tanwin. Dan 2 minggu lepas kita ada belajar alif lam, qamariyah dan juga syamsiah. Okey. So suka saya nak ulang balik semula sedikit sahaja apa yang kita dah belajar pada minggu lepas dan juga 2 minggu lepas. Okey, baik. Saya akan buat halaman baru dekat sini. Okey, baik. Dahulu kita dah belajar alif lam. Okey, bismillah. Alif lam, nama dia alif lam syamsiah. Yang kedua alif lam qamariyah. Okey, apa beza kedua-dua ni? Kita bezakan dengan cara baca je lah. Kalau syamsiah kita kena baca lam itu tak jelas. Kalau alif lam qamariyah baca lam itu dengan jelas. Itu sahaja beza dia, kan? Kita tengok satu contoh. Kalau alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Contoh kalau alif lam qamariyah al-amwal. Nampak yang pertama tu al-amwal. Okey. Kemudian yang kedua al-bilad. Okey. Itu adalah contoh alif lam qamariyah. Kita kena jelaskan pada huruf lam tersebut. Okey, baik. Dan yang kedua alif lam syamsiah contohnya pada perkataan at-taraib, at-thawab, ad-dunya. Okey. Jadi kita tak baca alif lam tersebut, kita tak baca jelas alif lam tersebut, seolah-olahnya kita terus masukkan huruf yang pertama dengan huruf yang ketiga. Okay, so itu adalah alif lam syamsiah. Baik. Kemudian tuan-puan, Tuan Zabidi, kita pada minggu lepas dah belajar nun sakinah, nun sukun ataupun tanwin. Okay, nun sukun dan juga tanwin. Kita belajar minggu lepas ada berapa hukum tajwid kalau nun sukun dan juga tanwin ini? Soalan. Dah terlupa dah Okay, tak apa. Okay, tak apa, tak masalah. Okay, so ada lima hukum tajwid yang berkaitan dengan nun mati dan juga tanwin. Right? Yang pertama, kalau kita tengok kat sini, izhar halqi yang pertama. Yang kedua,
ikhfa hakiki. Yang kedua siap. Okey, yang kedua ialah idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iqlab. Ini yang kelima. Yang kelima ikhfa hakiki. Dia tak tulis kat sini kan. Okey. So dia tulis pelajaran saja. So ada 5 hukum tajwid yang berkaitan dengan nun sukun dan juga tanwin. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab dan juga yang kelima ikhfa hakiki. Okay. So saya nak tanya, dapat beza tak kelima-lima hukum ini? Yang apa ni? Dapat beza tak kelima-lima hukum ini? Cara bacaan dia dapat beza tak? Boleh lah kot. Baca boleh tu lah boleh kot, kot. insyaAllah. Tapi kalau nak detailkan tu memang tak ni lah. Okey, tak ada masalah. Kalau macam tu, Tuan BD, boleh tak kalau kita ulang sikit sahaja apa yang kita belajar minggu lepas? Kita ulang sikit sahaja, kita recap balik semula supaya kita ingat insya-Allah. Okey, baik. So, saya tengok dekat sini ada tak yang minggu lepas punya kelas tajuk saya. Okey, baik. Ini adalah apa yang kita belajar minggu lepas. Okey. Okey. So, ini adalah apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu yang pertama izhar halqi. Apabila berjumpa dengan 6 huruf ini, kha, ha, ghin, ha, hamzah dan juga ha. Ada 6 huruf ini, kalau berjumpa dengan nun mati ataupun berjumpa dengan tanwin, maka kita kena baca dia dengan macam mana? Okey, bacaan dia ialah dengan jelas. Kan? Jelas. Baik, alhamdulillah, jelas. Alright. Tak apa tak ingat huruf pun, maksudnya kalau kita tahu baca tu dah alhamdulillah dah. Kan? Contoh, kita ambil satu contoh. Kalau izhar halqi, okey, dekat sini contohnya wa min ayatihi, dekat sini kan, asihrun hadza an'amta. Okey, so itu adalah contoh-contoh izhar halqi. Dan cara bacaannya macam mana? Cara bacaannya ialah dengan jelas. 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 Baik, alhamdulillah. Mantap. Okey, next idgham bi gunnah. Okey, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim ataupun waw. Okey, contoh kat sini macam mana cara bacaan dia? Liman yasha. Okey, tu cara bacaan dia. Iaitulah yang pertama, kita kena memasukkan huruf nun mati tersebut ataupun tanwin tersebut ke dalam huruf seterusnya. Dan yang kedua, kita kena dengungkan dia. Nampak? Liman yasha. Mai kita masukkan dan mai kita dengungkan dia. Liman yasha, macam tu. Okey. Kemudian yang kedua ini sama juga. Yauma idzin nadhirah. Nampak? Kita dengungkan dia dan kita masukkan tanwin tersebut ke dalam huruf selepas dia. Okay, baik. Itu adalah idgham bi gunnah. Okey, kita laju-laju saja. Dan kemudian idgham bila gunnah. Kalau tadi kita masukkan dan juga dengung. Yang ini kita masukkan juga tetapi tak ada dengung. Contohnya macam mana? Contohnya macam dekat sini, yubayyin lana. Nampak tak? Yubayyin lana. Okey, yang ini pula tawwabar rahima. Macam tu. Tawwabar rahima. Ada 2 sahaja huruf idgham bila gunnah, iaitu pertama lam dan yang kedua ialah huruf ra. Baik, next yang hukum yang keempat iaitu iqlab. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, okey, jadi kita baca dia dengan menukarkan huruf nun tersebut kepada huruf mim. Contohnya min ba'di. Kat situ kan. Sepatutnya huruf nun, tapi sebab selepas dia ada huruf ba, nun mati tersebut kita tukarkan kepada huruf mim. Min ba'di, macam tu. Okay. Sama juga cara bacaan dia, kita kena baca dengan dengung. Kita kena baca dia dengan dengung 2 harakat. Min ba'di, macam tu. Okay, baik. Next ialah yang terakhir yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu huruf hukum tajwid ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni maksudnya apa? Maksudnya ialah kita sembunyikan hakikat huruf nun tersebut. Sembunyikan hakikat huruf nun tersebut dan juga sembunyikan huruf tanwin tersebut. Contohnya pada perkataan yang pertama ini, muntazirun. Nampak tak? Kita tak sebut nun tu secara jelas, kita tak sebut dia muntazirun, kita tak sebut dia muntazirun, tetapi kita memasukkan sedikit huruf nun mati itu ke dalam huruf selepas dia. Contohnya macam kat sini, muntazirun. Macam tu, okey. Perkataan yang kedua, kaukabun durriyun.
Macam tu. Okey, yang ketiga yasifuha, macam tu. Okey. So setakat ni boleh catch up untuk kita flashback balik semula. Yang minggu lepas tu boleh catch up setakat ni. Tuan Zabidi. Boleh insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okey. So sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang baru. Okey, baik. So saya besarkan terus dekat sini. Baik, Tuan Zabidi, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pula ke topik kita pada bacaan mim mati. Okey, kalau sebelum ni kita belajar tentang nun mati. Sekarang ni kita belajar pula tentang mim mati. Okey, boleh. Okey, so setakat ni dah bersedia dah nak belajar? Astagfirullahaladzim. Minta maaf lah, saya macam tidur macam ni kan, excited pula nak mengajar. Okey. Saya boleh buat sikit tadi, balik kerja. Ya ke? Okey, baik-baik, insya-Allah. Alright. Okey, so kalau macam tu kita terus sahaja insya-Allah. Hukum mim mati ada 3 hukum. Okey. 1, 2, 3. Alright, ada 3 hukum mim mati. Okay, so kita akan belajar mungkin tak panjang sebab ada 3 hukum mim mati sahaja. InsyaAllah kita akan terus masuk ke dalam hukum yang pertama, iaitulah idgham mithlain. Okay, baik. Idgham mithlain. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham mithlain? Okay. Minggu lepas kita dah belajar dah maksud idgham. Idgham tu apa maksud dia? Idgham maksud idgham tu apa dia? Memasukkan, Masya Allah, betul. Masuk. Okey, kat sini masuk. Alright. Mithlain ini adalah perkataan baru. Okey, mungkin kita tak pernah jumpa lagi perkataan ni. Okey, baik. Mithlain maksudnya ialah yang sama. Dua. Asal perkataan dia ialah mithl. Mithl tu maksudnya sama. Okey. Kalau mithlain, dua yang sama. Macam tu. Okey. Kalau kita terjemahkan, dua huruf yang samalah. Okey, dua huruf yang sama. Okey, itu maksud mithlain. Okey. So, macam mana kita nak kenal pasti sama ada mim mati tersebut adalah idgham mithlain ataupun tidak? So, kita tengok pada huruf dia. Okey, baik. Sekarang ni kita tengah belajar tentang mim mati dan mim mati tersebut kalau berjumpa dengan mim mati selepas dia, maka itu dinamakan sebagai idgham mithlain. Okey. Satu huruf sahaja. Mim mati bertemu dengan huruf mim, maka itu dinamakan sebagai idgham mithlain. Okey, idgham mithlain. Alright. So, macam mana cara nak baca idgham mithlain ini? Macam mana cara nak baca idgham mithlain ini? Alright. Cara nak baca dia sama macam idgham bi gunnah. Sama macam idgham bi gunnah, iaitu kita masukkan huruf tersebut, huruf mim tersebut ke dalam huruf yang kedua, kemudian kita dengungkan huruf ataupun mim mati tersebut. Okey, boleh tak setakat ni? InsyaAllah. InsyaAllah boleh Okay, baik. Alright, sekejap Okey, baik. So, kita pergi kepada contoh yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'ah. Okey, baik. Sekali lagi saya sebutkan. Kam min fi'ah. Okey, boleh tak Tuan Zabidi cuba ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'ah. Okey, baik, masya-Allah. Okey, sekali lagi Kam min fi'ah. Okey, cuba ulang sekali lagi. Kam min fi'ah. Alright, masya-Allah, mantap. Okey. Okey. So, dekat mana hukum tajwid idgham mithlain itu? Okey. Hukum tajwid idgham mithlain ialah pada huruf mim mati ini dan juga huruf mim dekat selepas dia. Okey. Bila mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mithlain. Jadi bacaan dia macam mana? Bacaan dia ialah idgham, memasukkan, kemudian kita dengungkan dia dengan dua harakat. Okey, boleh tak setakat itu? InsyaAllah. InsyaAllah boleh senangkan, insyaAllah. Ada soalan? Jelas Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah jelas Okey, baik, kita pergi kepada contoh yang kedua.
Okey. فأنقذكم منها. Okey, cuba Tuan Zabidi sebutkan. فأنقذكم منها. Masya Allah. Sekali lagi. فأنقذكم منها. فأنقذكم منها. Masya Allah. Jom kita try kenal pasti. Mana satu idgham misline di dalam perkataan ini. Okey, baik. Idgham misline dalam perkataan ini ialah mim mati dekat sini, kum bertemu dengan huruf mim dekat sini. Okey, jadi hukumnya ialah idgham misline. Alright. Okey. So, sekarang ini kita cuba baca ayat ini. Okey, kita cuba baca ayat ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Okey, cuba Tuan Nabi disebutkan. Wa kuntum ala hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Hati-hati. Bila mana kita nak dengungkan huruf tersebut, kita kena dengung sekurang-kurangnya 2 harakat. Okey, macam ni cara sebut dia. Fa'anqadhakum minha. Okey, cuba try Tuan Zabidi. Fa'anqadhakum minha. InsyaAllah, tabarakallah. Mantap, sangat mantap. Okey. Jadi itu adalah hukum idgham misline. Idgham misline, okey. Setakat ini boleh catch up pembelajaran kita? InsyaAllah saya. Masya Allah. Okey, mantap, mantap. Right. Okey, kemudian yang kedua, hukum mim mati ialah ikhfa syafawi. Hukum mim mati yang kedua ialah ikhfa syafawi. Baik, ikhfa syafawi. Alright. Kita tengok dahulu apakah maksud hukum tajuk ini. Yang pertama, ikhfa. Ikhfa itu daripada perkataan khafi, maksudnya ialah sembunyikan. Sembunyi. Syafawi, syafa, maksudnya ialah bibir. Maksudnya ialah bibir, syafawi. Alright. Jadi ini adalah sembunyi di sebalik bibir. Seolah-olah macam tu ya. Okey, baik. Okey. So, ikhfa syafawi ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Saya ulang sekali lagi. Ikhfa syafawi ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey, baik. So, kita tengok contoh yang pertama dekat sini. Alaikum biwakil. Okey, cuba Tuan Zabidi sebutkan. Alaikum biwakil. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. So boleh teka tak macam mana cara bacaan ikhfa syafawi ini? Dia dengung ke tak dengung? Dia dengung sikit lah. Oh, dengung sikit masya-Allah. Okey. Betul. Dia kena dengung sebenarnya. Dia kena dengung. Okey. Dia kena dengung sama juga seperti hukum idgham misline yang kita belajar tadi tu. Okey, dengung dia sama dengan idgham misline tadi tu. Okey? Dua harakat juga kan Ustaz? 2 harakat juga, betul. 2 harakat juga. Jadi dengung 2 harakat juga cara bacaan dia. Alright? Okey, baik. Kita pergi kepada contoh yang kedua dekat sini Wa ma hum bimu'minin. Okey, cuba Tuan Zabidi disebutkan. Wa ma hum bimu'minin. Masya-Allah. Okey, kita terus sekali lagi. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. Jadi hukum ikhfa syafawi yang ada pada ayat ini ialah pada mim mati dekat sini bertemu dengan huruf ba dekat sini. Jadi cara bacaan dia sama macam cara baca idgham misline sebentar tadi tu.
Iaitulah kita memasukkan huruf tersebut dan juga kita baca dia dengan dengung 2 harakat. Okey, setakat tu boleh tak Tuan Zabidi? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Senang je kan, insyaAllah. Okey, baik. So, dalam ayat yang dekat bawah ini, ayat praktikal kita, insyaAllah kita akan baca dahulu mula-mula dan kemudian saya nak minta Tuan Zabidi cuba untuk rungkaikan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Boleh insyaAllah? Cuba Ustaz. InsyaAllah boleh. Alright, baik, insyaAllah. Okey, baik. Kita baca dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey, cuba Tuan Zabidi. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Masya-Allah. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Okay, baik, sekali lagi kita baca. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. So, kita akan cuba untuk rungkaikan hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini. Pertama sekali, pada ini tak belajar lagi. Okey, dekat sini. Tuan Zabidi, dekat sini Wabil yaumil akhir. Dekat sini ada hukum tajwid apa dekat sini? Wabil yaum. Ya, dekat alif lam sini. Okey, ada alif lam dekat situ kan? Okey, so apa hukum tajwid dia dekat situ? Wabil yaum. Wabil. Ini tu, wabil yang dekat sini Saya highlightkan dekat sini. Dekat sini saja. Okey, so apa hukum tajwid dia dekat situ? Ya, okey, saya cuba bagi hint. Saya cuba bagi hint. Okey, baik. Dekat situ hukum dia ialah tentang alif lam. Okey. Alif lam. Hukum alif lam ada dua sahaja, alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. So, dekat wabil yaumil dekat situ, wabil yaumi dekat situ, apakah hukum alif lam ini? Kita belajar pada minggu pertama itu. Pertama. Wabil memasukkan, Ustaz. Ya. Memasukkan. Okey, dekat sini bacaan lam tersebut ialah jelas, okey. Cuma kita nak tahu apakah hukum dia? Alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah? Yang mana satu? Alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah? Kabra. Okey. Okey, tak apa, tak masalah. Okey. Dekat sini ialah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Okey, sebab apa alif lam qamariyah? Sebab dia macam mana cara nak mudah faham? Alif lam qamariyah ini apabila kita baca lam itu dengan jelas. Macam tu. Okey. So kita baca dia wabil macam tu. Wabil yaumi. Wabil yaumi. Macam tu Jelas. Alright. Ya, baca lam itu dengan jelas. Okey. Contoh yang kedua dekat sini al-akhir dekat sini al-akhir. Alif lam juga dekat situ alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah? Alif lam jelas Ustaz. Ya, betul, jelas. Masya-Allah. Alif lam qamariyah kalau jelas. Macam tu. Okey. Alright, kita nak tahu beza dia dengan alif lam syamsiyah. Kita nak recap balik semula apa yang kita belajar sebelum ini. Okey. Dekat sini kalau Tuan Zabidi perasan, dekat sini pun ada alif lam juga. Dekat billah. Okey, awal-awal ini dia ada alif dan juga ada lam dekat sini kan? Okey. Baik. So, dekat sini lam yang pertama tak ada tanda mati. Lam yang pertama itu tak ada tanda mati. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ba dekat bawah ni dia terus selang lam itu dan terus masuk ke dalam lam yang ketiga ini. Macam pening pula kan. Okay. Jadi dekat sini hukum dia ialah alif lam syamsiyah. Tak apa, kalau kita jumpa perkataan seterusnya, insya-Allah kita akan cuba rungkaikan lebih lagi. Tetapi apa yang kita boleh
kita boleh kenal secara mudahnya ialah kalau alif lam qamariyah, dekat atas lam ini ada tanda mati. Kalau alif lam syamsiyah, dekat atas lam tersebut tak ada tanda mati. Okay, setakat itu saja dahulu kita catch up insya-Allah. Okey, boleh setakat itu? InsyaAllah. Alright, sekarang kita akan masuk terus kepada pembelajaran kita. Wa ma hum bimu'minin. Okey, baik. Dekat sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey, jadi hukumnya apa? Iqlab. Okey, kalau iqlab hukum nun mati bertemu dengan ba. Masya-Allah. Betul dah? Hampir-hampir betul dah. Tapi sekarang ini mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati bertemu huruf ba. Itu kan mislain. Okey, baik. Kalau kita tengok kat sini belakang ni. Ya. Okey, idgham mislain ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf mim sahaja. Mim. Sekarang ini mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi ini adalah ikhfa syafawi. Masya-Allah, mantap. Okey, 100 markah. Masya-Allah. Okey. Jadi mim mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Okey, setakat ini Tuan Zabidi boleh ikut? Rasa gabra, Ustaz. Apa dia tu? Rasa gabra pula. Rasa gabra. Tak masalah. Saya pun gabra juga kadang-kadang. Okey, baik. Alhamdulillah. Alright, so yang kedua adalah ikhfa syafawi yang kita belajar ini. Okay. Kemudian yang ketiga, Tuan Zabidi, iaitulah hukum izhar syafawi. Okey, hukum izhar syafawi. Itu adalah hukum yang ketiga daripada hukum mim mati. Okey, saya ulang balik semula. Mim mati, hukum mim mati yang pertama tadi yang kita belajar ialah idgham mislain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, izhar syafawi. Okay, so ada 3 hukum sahaja. Yang ketiga ialah izhar syafawi. Jom kita rungkaikan apakah maksud izhar terlebih dahulu. Izhar maksudnya ialah jelas. Okey, syafawi maksudnya ialah bibir. Syafawi maksudnya ialah bibir. Huruf yang berkaitan dengan bibir. Okey, contohnya mim, contohnya ba. Mim, ba, macam tu kan. Tapi tak masalah. Itu just makna dari segi bahasa sahaja. Yang lebih penting ialah macam mana kita nak baca izhar syafawi ini. Okey, baik. So, izhar syafawi ialah apabila huruf mim mati, huruf mim yang mati, saya tulis kat sini, mim yang mati bertemu dengan semua huruf selain daripada huruf mim dan juga ba. Okey, boleh setakat ini? InsyaAllah. Masya-Allah. Okey. Kalau tadi mim idgham mislain, kalau ba ikhfa syafawi. Sekarang ini hukum izhar syafawi, hukum yang ketiga ini ialah apabila mim mati bertemu dengan semua huruf selain daripada huruf mim dan juga ba tadi tu. Okey. So setakat ni boleh faham? InsyaAllah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alright. Okey. So huruf-huruf dia ialah huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ضاد ضاء عين غين فاء قاف كاف لام نون واو ha hamzah ya. Okey, so semua ini adalah huruf-huruf izhar syafawi. Alright. So kita nak tahu macam mana cara bacaan izhar syafawi ini. Okey, cara bacaan izhar syafawi ialah dengan menjelaskan huruf mim tersebut. Pertama, okey, saya tulis kat sini Yang pertama jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada dengung. NG. Okey. Yang pertama kita kena baca mim tersebut dengan jelas. Yang kedua, tiada dengung. Tak boleh dengung pada hukum izhar syafawi ini. Okey, boleh setakat itu? Okey, baik. So, kita try baca perkataan-perkataan yang ada dekat bawah ni insya-Allah. Okey, so yang pertama. Ayat yang pertama. An'amta. Okey, cuba Tuan Zabidi ikut sama saya. An'amta. Okey, nampak tak? Kita baca mim tersebut dengan jelas dan tak ada dengung. Kita tak baca dia an'amta. Itu salah. Kalau kita baca an'amta maksudnya salah. Okey. So kita baca dia an'amta macam tu. Okey, boleh setakat ni?
InsyaAllah. An'amta. Masya Allah, betul. Okay. Alright. Yang kedua, amsalakum. Cuba. Amsalakum. Masya Allah. Okay, sekali lagi. Amsalakum. Amsalakum. Masya Allah, mantap. Okay. So, perhatikan dekat sini ada huruf mim mati. Ada huruf mim mati. Kemudian selepas huruf mim mati itu ada huruf ta. Jadi bacaannya yang pertama kita kena jelaskan huruf mim itu macam tu ya. Jelaskan huruf mim tersebut Yang kedua tiada dengung. Okey, kita tak baca dia macam tu ya. Kita baca dia amsalakum macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga ja'alu. Cuba try. Ja'alu. Masya-Allah. Sekali lagi ja'alu. Ja'alu. Masya-Allah. Okey. Sama juga tiada dengung dan juga jelas. Okey, next. Tamsaskum hasanah. Cuba. Tamsaskum hasanah. Masya-Allah. Okey, sekali lagi. Tamsaskum hasanah. Tamsaskum hasanah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. So itu adalah cara bacaan izhar syafawi. Okey. Baik, setakat ini ada apa-apa soalan tak tentang tiga-tiga hukum tajwid yang kita belajar pada malam ini, Tuan Zabidi? Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Ke okey je? Tak ni lah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Okey, so boleh faham tak sesi pembelajaran kita pada malam ini? Boleh lah sikit-sikit Ustaz. Boleh insyaAllah. Okey, kalau boleh, jom kita try. Slow-slow. Practice. Kita try practice apa yang kita belajar tadi itu insyaAllah. Okey? Alright. Ada tak ayat Al-Quran dekat sini? Okey, jadi ada banyak hukum dekat sini. Okey, jom kita try baca satu muka surat insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, saya baca dahulu, Tuan Zabidi insyaAllah boleh ikut Tak nampak Ustaz. Tak nampak Okey. Dalam boleh zoom tak dekat sini? Saya try zoom sekejap Oh, tak boleh. Tak boleh zoom. Dia ada gambar tu. Okey, boleh zoom. Boleh nampak tak? Dia terhalang dengan gambar Ustaz. Dengan terhalang dengan gambar saya. Gambar tu di atas tulisan. Macam tu. Okey, boleh insyaAllah. Turun sikit je. Okey. Turun sikit lagi. Boleh macam ni? Ada naik balik dia. Baris tu terlindung. Okey, tak apa. Kalau susah, insyaAllah kita buka mushaf kita lah, senang. Okey, kita buka mushaf kita. Surah Ali Imran, muka surat yang ke-63. Muka surat yang ke-63. Okey, ayat 101 sampai ayat yang ke-103. Okey. 63 Ustaz. Betul. Muka surat 63. Okey. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Okey, cuba Tuan Zabidi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafata furu. Okey, baik. Sebentar Tuan Zabidi, sebentar. Okey, dekat sini kita tak apalah, kita teruskan kita terus betulkanlah insya-Allah. Okey, yang pertama itu wa kaifa. Sebab kaf ya mati di atas. Betul. Wa kaifa. Boleh cuba try ikut? Wa kaifa.
Masya Allah, tabarakallah. Okay, next. Cuba sambung. Wa kaifa ta'furuna wa antum tutla alaikum. Jelas tak? Ya. Kum. Betul. Saya ulang dik. Ayatullah. Saya ulang dik, Zat. Boleh. Tak masalah. Boleh. Sila. Wa kaifa ta'furuna wa antum tutla alaikum ayatullah. Masya Allah, tabarakallah. Okay, jom kita stop dahulu. Kita try, cuba kita tengok apa yang ada dekat dalam ayat yang kita baca tadi tu. Okay, yang pertama, Tuan Zabidi, kita boleh jumpa dengan wa antum tutla dekat sini, betul? So, dekat situ ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ta. Mim mati bertemu dengan huruf ta. Jadi, bacaan dia ialah, sebelum tu, apakah hukum tajwid dia? Min mati bertemu ta. Ya, betul. Mim mati bertemu dengan huruf ta. Izhar syafawi kan? Masya Allah, tabarakallah. Izhar syafawi. Okay. So, saya sebut tadi tu, izhar syafawi dia ada dua syarat kalau kita nak baca izhar syafawi ni. Yang pertama, kena baca dia dengan terang, jelas. Yang kedua, tak boleh apa? Tanpa dengung. Tanpa dengung, Masya Allah. Okay. So, kita try baca sekali lagi. Wa antum tutla. Okay, cuba. Wa antum tutla. Masya Allah, tabarakallah. Okay, jadi cukup syarat dia. Yang pertama, kita kena baca mim mati tersebut dengan jelas. Dan yang kedua, kita tak boleh dengungkan dia. Okay, baik. So, sudah lulus yang pertama. Okay, yang kedua. Alaikum ayatullah. Okay, cuba try ulang. Alaikum ayatullah. Masya Allah, tabarakallah. Okay, sama juga. Ini hukum tajwid dia ialah mim mati bertemu dengan hamzah. Ya. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So, sama juga syarat dia kita kena baca dua. Iaitu yang pertama kita kena baca dia dengan jelas. Dan yang kedua kita tak boleh dengungkan dia. Okay. Alaikum ayatullah. Okay, setakat ni boleh? InsyaAllah. Okay, baik. Next kita sambung. Wa fikum rasuluh. Okay, cuba try. Wa fikum rasuluh. Masya Allah, tabarakallah. Okay, baik. Cuba kita try tengok dekat dalam ayat ini. Ada tak hukum mim mati dekat sini? Mim mati bertemu dengan ra. Okay, baik. So, apakah hukum dia? Izhar syafawi. Izhar syafawi, Masya Allah, tabarakallah. Okay. Apa, kita sambung je terus. Wa man ya'tasim billah. Okay, cuba try Tuan Zabidi. Wa man ya'tasim billah. Okay, baik, sekali lagi. Wa man ya'tasim billah. Wa man ya'tasim billah. Masya Allah. Okay. So, cuba kita perhatikan dekat dalam ayat yang kita baca tadi tu, ada tak apa-apa hukum mim mati? Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Okay, baik. So, apakah hukum dia? Ifa syafawi. Ifa syafawi. Masya Allah, mantap. Okay, so kalau hukum kalau mim mati bertemu dengan ba, hukum dia adalah ifa syafawi. Jadi macam mana cara bacaan dia? Dia sembunyikan mim. Ya, betul. Kita sembunyikan huruf mim tadi tu masuk ke dalam huruf ba, kan? Dan kemudian yang kedua kita kena baca macam mana? Sembunyikan. Okey. Saya tak sebut tadi, minta maaf. Okey. Yang kedua kita kena baca dia dengan dengung. Sebab dia sama dengan idgham mislan tadi tu. Yang pertama kita sembunyikan huruf mim, yang kedua kita kena baca dia dengan dengung. Okey, dia berbeza dengan izhar syafawi. Izhar syafawi tiada dengung, tetapi ikhfa syafawi dia kena baca dengan dengung. Okey, boleh setakat itu? Dengung Ustaz. Baca. Ya, betul. Kena baca dengan dengung. Okey, baik. Alhamdulillah. Okay, next.
faqad hudiya ila siratim mustaqim. Okey, cuba Tuan Nabi dibaca. Fakada huriyali fakada huriya ila siratim mustaqim. Masya Allah, mantap. Okey, sekali lagi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Okey, cuba. Fakada huriya ila siratim mustaqim. Baik, Masya Allah, mantap. Okey, ini adalah out of topik yang kita belajar pada hari ini. Apakah hukum tanwin bertemu dengan huruf mim dekat sini? Tanwin bertemu dengan huruf mim. Tak, ila siratim mustaqim. Betul, dekat sini. Apakah hukum dia? Idgham mislain. Idgham mislain. Okey, baik. Dekat sini, ini sebenarnya dia luar daripada apa yang kita belajar tadi tu. Okay, ini adalah yang kita belajar minggu lepas. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Kan? Tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Okay, idgham bi gunnah. Betul tu, hampir dah tu sebab dia ada gunnah-gunnah tu kan. Okay. Jadi hukumnya adalah idgham bi gunnah. Betul, masya-Allah. Idgham bi gunnah. Jadi bacaan dia kita kena masukkan dan juga kita kena dengungkan. Alright? Okey, tak apa, itu adalah topik yang minggu lepas insya-Allah. Okey. Setakat ni boleh? Insya-Allah, Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, next. Ayat yang ke-102. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Okey, cuba try baca Tuan Abidi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Masya-Allah. Okey, next. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okey, cuba. Wala saya. Haqqa tuqatih. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. So, dekat dalam ayat yang kita baca tadi tu ada hukum mim mati. Okey, kalau kita perasan dekat sini ada mim mati kan? Alright. So, mim mati itu bertemu dengan huruf mim dekat sini. So, apakah hukum tajwid dia? Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu waw, Ustaz. Yang ini bukan, yang ini salah ni. Ni bukan mim mati. Dia mim tu ada baris tu. Wala tamu kan? Bukan mim mati tu. Okey. Hukum mim mati tu dekat sini. Di sini. Okey. Ada ujung. Ya, betul. Mim mati bertemu mim. Ya. Idgham mislain. Masya Allah, tabarakallah. Okey. So kita dah tahu dah. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Hukumnya adalah idgham mislain. So macam mana cara bacaan dia? Masukkan dalam mim. Okey, baik. Masukkan mim tadi tu ke dalam huruf mim yang kedua. Okey, kemudian yang kedua, macam mana cara bacaan dia? Dengan dengung. Ya, masya-Allah. Betul, dengan dengung. Masya-Allah, mantap. Mantap Tuan Zabidi, okey. So yang pertama kita kena masukkan, kalau ikut daripada technical dia lah. Kita masukkan mim mati tersebut ke dalam huruf mim yang kedua. Mim mati ini ke dalam huruf mim mati yang kedua ini. Dan yang kedua kita kena baca dia dengan dengung. Okey, kita baca sekali lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okey, cuba Tuan Zabidi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Ayat terakhir, ayat yang ke-103 insya-Allah. Ayat ni panjang sikit kan. Okey.
Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Okay, cuba try. Wa'tarimu bihablillahi jami'a. Tafarraqu. Cuba. Ulang Ustaz, terputus lah. Oh, wala tafarraqu. Okay, cuba. Wala tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم. Okay, cuba. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum sampai kuntum tak? Okay, baik. Alright. Okay, dekat sini Tuan Zubidi ada satu hukum mim mati. Ya. Mim mati bertemu dengan huruf apa? Mim mati bertemu dengan hamzah. Ustaz, ada nampak tak? Mim mati bertemu hamzah. Ada nampak? Nampak tak? Mim mati bertemu hamzah tak? Masya Allah, betul. Mim mati bertemu. So, boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Putus-putus. Boleh dengar tak? Oh, putus-putus. Putus-putus kan? Okey, baik. Ya, Okay, boleh dengar? Bising tak? Bunyi ombak. Ada. Ya. Okey, selamat datang kepada puan yang baru datang tu. InsyaAllah kita akan sambung je terus insyaAllah. Okey, so Tuan Zabidi boleh dengar? InsyaAllah jelas. Okey, baik. So, tadi mim mati bertemu dengan hamzah. Jadi apakah hukum tajwid dia? Mim mati bertemu hamzah. Izhar syafawi. Izhar syafawi, masya-Allah. Jadi macam mana cara bacaan dia? Jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung, masya-Allah, tabarakallah. Okey, sebab itu kita baca dia alaikum. Tu macam tu Kita tak baca dia alaikum izkum. Macam tu, kita tak baca dia dengan dengung Okey, baik. Kemudian yang kedua dekat sini ada juga mim mati dekat sini. Okey, jom kita try baca daripada iz kuntum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Okay, cuba kita baca sama-sama. Tuan Zabidi. A'daan fa'allafa baina qulubikum. Masya Allah. Okay. So dekat sini ada mim mati bertemu dengan hamzah sekali lagi. Sama juga hukumnya adalah izhar syafawi dan cara bacaan dia ialah jelas tanpa dengung. Okey, baik. Kemudian dekat sini fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Okey, jom. Sama-sama baca. Daripada fa'allafa Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. So dekat dalam ayat yang kita baca tadi tu Tuan Zabidi, sebenarnya ada dua huruf ataupun mim mati. Okey, yang pertama pada perkataan qulubikum dekat sini. Qulubikum fa'asbahtum dekat sini itu yang pertama. Dan yang kedua fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mim mati dekat sini. Okey, yang pertama mim mati ini qulubikum fa'asbahtum, apakah hukum tajwid dia?
Saya hilang Ustaz. Okey, baik. Okey, tak ada masalah. Ayat yang mana? Dalam ayat tadi kita ada jumpa dua mim mati. Yang pertama qulubikum, yang kedua fa asbahtum, kan? Okey. So yang pertama ini mim mati ini, apakah hukum tajwid dia? Qulubukum. Mim mati bertemu fa. Ya, betul. Izhar syafawi. Masya-Allah, betul. Okey, jadi kena baca jelas dan juga tak dengung. Jelas tanpa dengung. Okey. Kemudian yang ini mim mati bertemu dengan yang mim mati bertemu dengan ain tak? Dekat sini ha. Oh, sekejap saya padam semula. Oh. Okey, dekat sini. Fa asbahtum dekat sini. Mim mati bertemu ba. Ya, betul. Jadi hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Okey, jadi macam mana cara bacaan dia? Bacaan dia sembunyikan dengan dengung. Dengung, masya-Allah. Okey, jadi sembunyikan dengan dengung. Okey, sekarang ni kita nak bezakan antara ikhfa syafawi dan juga izhar syafawi. Yang pertama qulubikum fa asbah qulubikum fa, yang itu adalah izhar syafawi, dan fa asbahtum bi ni'matihi itu adalah ikhfa syafawi. Okey, so yang pertama cara bacaan qulubikum fa asbahtum dekat situ, kita kena baca dia dengan jelas dan juga tanpa dengung. Nampak saya cuba baca dahulu. Qulubikum fa asbahtum. Okey, cuba tuan-tuan beri ikut. Qulubikum fa asbahtum. Okey, baik, masya-Allah. Okey, yang kedua fa asbahtum bi ni'matihi. Cuba try. Fa asbahtum bi ni'mati. Okey, sekali lagi. Fa asbahtum bi ni'matihi. Fa asbahtum bi ni'mati. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. So, bezanya ialah pada dengung tersebut. Boleh bezakan tak? Boleh. Kalau qulubikum fa asbahtum, dia ada dengung. Tapi kalau kita baca fa asbahtum bi ni'mati, nampak tak? Kita dengungkan dia. Tum bi ni'. Betul. Tum bi ni'mati. Macam tu. Okey. So itu adalah beza dia. Alright. Okey, jom kita sambung terus. Daripada wa kuntum dekat sini. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Cuba try. Wa kuntum ala syafa husratin minan nar. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Jadi dekat sini ada mim mati bertemu dengan huruf ain. Hukumnya adalah mati bertemu dengan ain izhar syafawi. Izhar syafawi, masya-Allah. Okey, jadi kena baca jelas dan tanpa dengung. Okey. Kemudian kita terus sambung je. Fa anqadhakum minha. Okey, cuba try baca. Fa anqadhakum minha. Masya-Allah. Sekali lagi. Fa anqadhakum minha. Fa anqadhakum minha. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, so dekat sini ada mim mati. Bertemu dengan huruf apa dekat sini? Mim mati bertemu mim. Mim. Okey, mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi hukum dia adalah idgham mislain. Idgham mislain. Okey, baik. So macam mana cara bacaan idgham mislain? Memasukkan mim ke mim kedua. Ya, betul. Masukkan mim itu ke dalam mim kedua. Kemudian kita baca dia dengan dengung. Dengan dengung. Okey, sebab tu kita baca dia. Fa anqadhakum minha. Okey, cuba try ikut. Fa anqadhakum minha. Masya-Allah. Nampak tak kita panjangkan dengung pada huruf mim tadi tu. Alright. Okey, next. Okey, ayat terakhir. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Cuba try baca. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih la'allakum tahtadun. Masya-Allah, tabarakallah. Kita baca sekali lagi je
ayat ni. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Cuba try baca. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. So, kita try tengok dekat dalam ayat ini. Apakah hukum-hukum yang kita belajar tadi tu? Okey. So, yang pertama pada perkataan lakum ayatihi. Dekat situ ada mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu hamzah. Betul. Jadi apakah hukum tajwidnya? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. So, hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi cara bacaannya macam mana? Baca jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Okey, baik, mantap. Okey, sebab tu kita baca dia lakum ayatihi. Alright. Kemudian yang kedua, pada perkataan la'allakum tahtadun, mim mati bertemu dengan ta. Jadi hukumnya adalah sama, izhar syafawi. Izhar syafawi juga. Jadi cara bacaan dia baca jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. So, Tuan Zabidi macam mana? Boleh faham pembelajaran kita pada malam ini? InsyaAllah, Ustaz. Sikit-sikit. InsyaAllah. Okey, baik. Sebelum kita, sebelum itu, kita ada apa-apa soalan tak Tuan Zabidi? Tak tahu, Ustaz. Berpeluh saja. Masya-Allah. Berpeluh, saya pun perlu juga pakai baju dua lapis ni. Masya-Allah. Alright, so sekarang ni saya pun saya nak buka juga mic daripada yang lain, insya-Allah. Oh, tak ada. Zainuddin. Oh, macam mana? Oh, macam mana Puan Fauziah? Saya nampak ada Puan Fauziah dekat sini. Ada Kak. Ada Daniel Zainuddin dekat sini. Okay. So, boleh tak kalau ada apa-apa soalan ke? Okay, Puan Fauziah. Apa khabar Puan Fauziah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so Puan Fauziah macam mana? Dia faham dah sikit-sikit lah. Faham sikit-sikit lah, Masya-Allah. Okay, tak apa. InsyaAllah nanti dekat dah hujung-hujung sikit nanti kita akan recap balik semula, insyaAllah. Sebab Puan Fauziah masuk agak lambat juga tadi kan. So kita akan ulang sikit, insyaAllah. Okay. Alright. So siapa ni Daniel? Tuan Daniel Zainuddin. Okay. Tuan Daniel Zainuddin ada tak dekat situ? Tuan Daniel Zainuddin? Okay, baru masuk. Okay, baik, insyaAllah. Alright. So kalau macam tu kita akan tak apa masalah, insyaAllah. Alright. Kalau macam tu boleh tak kalau saya ulang balik semula, recap balik semula apa yang kita belajar pada malam ini? Boleh, insyaAllah? Ya, insyaAllah. Alright, baik. Alhamdulillah. Okay, so apa yang kita belajar pada malam ini ialah hukum mim mati. Okay, ini. Alright, hukum mim mati. Okay, mim mati. Sebelum ini kita dah belajar nun mati dan sebelum itu kita dah belajar alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Hari ini kita belajar hukum mim mati. Okay, so mim mati ada 3 hukum tajwid. Ada 3 hukum tajwid, iaitu yang pertama, kita tengok dekat sini, idgham mislain. Idgham mislain. Apakah maksud idgham mislain? Idgham tu maksudnya ialah masuk. Mislain maksudnya ialah 2 huruf yang sama. Okay, itu maksud dia. Idgham tu maksudnya adalah masuk, mislain ialah 2 huruf yang sama. Okay, so macam mana kita nak tahu mim mati itu adalah idgham mislain ataupun tidak? Kita boleh tahu hukum mim mati tersebut adalah idgham mislain dengan cara mim mati tersebut berjumpa dengan huruf mim juga. Okay, saya ulang sekali lagi. Kita boleh tahu mim mati tersebut adalah idgham mislain apabila kita jumpa mim mati bertemu dengan huruf mim juga. Contohnya pada ayat pertama ini, iaitulah kam min fi'atin. Kat sini okay. Jadi kat sini ada mim mati bertemu dengan huruf mim dekat sini. Jadi hukumnya ialah idgham mislain. Okay. Contoh yang kedua, fa'aqadhakum minha. Sama juga dekat sini mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi itu adalah idgham mislain.
Maksudnya bila tuan-puan jumpa mim mati bertemu dengan huruf mim sahaja, maka hukumnya adalah idgham mislain. Huruf mim sahaja. Okey, huruf lain daripada itu hukumnya adalah hukum yang lain. Alright. Okey. So macam mana cara bacaan idgham mislain ini? Cara bacaan dia ialah yang pertama, kita kena masukkan mim tersebut ke dalam huruf mim yang kedua. Okey, saya padam kat sini. Okey. Mim contohnya macam di sini, mim mati ini kita masukkan mim tersebut ke dalam huruf mim yang kedua. Jadi seolah-olahnya kita buang mim ini. Dan kemudian yang kedua kita kena baca dia dengan bacaan dengung. Dengung minimum 2 harakat. Dengung 2 harakat lah biasanya. Okay? Dengung 2 harakat. Okay? Jadi bacaan dia ialah kam min fi'atin. Macam tu. Okay, kita kena baca dia dengan dengung. Okay, boleh tak setakat ni? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okay, baik. Jadi hukum tajwid yang kedua berkaitan dengan mim mati ialah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Apakah maksud ikhfa? Ikhfa maksudnya ialah sembunyi. Syafawi maksudnya ialah bibir. Kenapa disebutkan syafawi dekat sini? Kerana ba adalah salah satu daripada huruf syafawi, huruf yang berkaitan dengan bibir. Sebab bila kita nak sebut huruf ba, mesti kita kena rapatkan bibir ni. Kan? Itu nama saja tuan-puan. Tak penting. Yang pentingnya kita tahu macam mana cara untuk kita baca ikhfa syafawi ini. Okey. So macam mana kita nak tahu mim mati tersebut adalah ikhfa syafawi ataupun tidak? Kita tengok mim mati itu bila berjumpa dengan huruf ba, maka itu adalah ikhfa syafawi. Bila berjumpa dengan selain daripada ba, maka hukumnya adalah lain. Okay, boleh setakat itu? Alright, kita tengok contoh dekat sini. Yang pertama, alaikum biwakil. Okay, sekali lagi. Alaikum biwakil. Okey, baik. Dekat mana mim matinya? Dekat sini tuan-puan. Mim mati kemudian berjumpa dengan huruf ba dekat sini. Jadi, cara bacaan dia macam mana? Cara bacaan dia ialah dengan kita sembunyikan huruf mim tersebut dan kita masukkan ke dalam huruf ba. Ini bahasa teknikalnya lah sebab dia namakan sebagai ikhfa. Tapi cara baca dia sama sahaja seperti idgham mislain sebentar tadi. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua kita kena baca dia dengan dengung. Okay, sama juga macam idgham mislain, kita kena baca dia dengan dengung. Sebab tu kita baca dia alaikum biwakil. Nampak tak? Kita baca dia dengan dengung 2 harakat. Okay. Contoh yang kedua. Wa ma hum bimu'minin. Okay. Nampak tak? Dekat sini ada mim mati kemudian berjumpa dengan huruf ba dekat sini. Okay. Jadi kita kena baca dia yang pertama sembunyikan huruf mim tersebut dan yang kedua kita kena baca dia dengan dengung 2 harakat. Okay, baik. Itu adalah hukum mim mati yang kedua. Kemudian kita pergi kepada hukum mim mati yang ketiga, iaitu izhar syafawi. Izhar syafawi. Apakah maksud izhar syafawi? Maksudnya ialah izhar maksudnya ialah jelas, syafawi maksudnya ialah bibir. Okey. Syafawi maksudnya ialah bibir. Alright. So, macam mana kita nak kenal pasti sama ada hukum mim mati tersebut adalah izhar syafawi ataupun bukan? Kita akan tahu mim mati itu adalah izhar syafawi apabila mim mati tersebut berjumpa dengan huruf selain daripada mim ataupun ba. Saya ulang sekali lagi. Kita akan tahu hukum mim mati tersebut adalah izhar syafawi apabila mim mati itu berjumpa dengan huruf selain daripada mim dan juga ba. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita berjumpa dengan mim, hukumnya adalah idgham mislain. Kalau berjumpa dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kan? Kalau berjumpa dengan selain daripada mim ataupun ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi yang ketiga ini. Alright. So, boleh setakat itu? Okey, baik. So, kita tengok contoh dia tuan-puan. Yang pertama dekat sini, an'amta. Okey, itu yang pertama. An'amta. Okey, dekat mana mim mati dekat dalam ayat ini? Oh, dekat sini. Ini adalah mim mati, kemudian bila berjumpa dengan huruf ta. Okey. So, hukumnya adalah izhar syafawi dan bagaimana cara untuk kita membaca izhar syafawi ini? Nak membaca izhar syafawi, dia kena ada 2 syarat ini. Yang pertama, kita kena baca mim mati tersebut dengan jelas. Dan yang kedua, kita kena pastikan kita tak dengungkan mim tersebut. Yang pertama jelas, yang kedua tidak dengung. Sekali lagi, cara bacaan izhar syafawi ialah yang pertama jelas, yang kedua tidak dengung. Okey, so kita tengok contoh yang kedua ini. Amsalakum. Sekali lagi. Amsalakum. Nampak tak?
bila kita sebut mim tersebut, kita kena sebut mim tersebut dengan jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tak boleh dengungkan dia. Okey, kita baca dia amsalakum. Okey, kita tak baca dia amsalakum. Itu bacaan yang kurang tepat. Okey, jadi bacaan yang tepat ialah amsalakum. Macam tu. Okey, baik. Contoh yang ketiga, amja'alu. Nampak tak? Kita jelaskan dia dan kita tak dengungkan dia. Amja'alu. Okey, contoh yang keempat, tamsaskum hasanah. Sekali lagi, tamsaskum hasanah. Nampak tak? Mim mati bertemu dengan sin, kita baca dia jelas dan tak ada dengung. Dan kemudian mim mati bertemu dengan huruf ha, kita baca dia jelas dan tak ada dengung. Okey, baik. Jadi itu adalah secara ringkas apa yang kita belajar pada malam ini, iaitulah hukum mim mati. Ada 3 hukum, iaitu yang pertama idgham mislain, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga izhar syafawi. Okey. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ustaz, Ikhfa Syafawi ni baca macam mana Ustaz? Ikhfa syafawi. Cara baca ikhfa syafawi sama macam idgham mislain. Betul. Okey. Saya tulis kat sini Yang pertama kita masukkan. Yang kedua dengung. Yang pertama masuk, yang kedua dengung. Macam tak nampak je saya tulis sini. Okey. Tak nampak skrin Ustaz. Oh, ya ke? Okey, baik. Saya tulis kat bawah ni. Pertama masuk. Yang kedua dengung. Okey. Sama juga dengan idgham mislain, yang pertama masuk. Yang kedua dengung. Macam tu. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Ada soalan? Ada soalan lain? Soalan. Okey, ada soalan lain? Okey Ustaz. Masya-Allah. Okey, baik Tuan Zabidi. Alhamdulillah. Okey, Puan Fauziah. Puan Fauziah ada soalan? Tak ada lah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Okey, baik, masya-Allah, tabarakallah. Tuan Daniel pun faham, alhamdulillah. Okey, baik. So, malam ni singkat sahaja tuan-puan ya. Hukum mim mati just ada 3 sahaja yang kita belajar pada malam ini. Dan alhamdulillah, mungkin setakat itu sahaja dahulu untuk kelas kita pada malam ini ya. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya, insya-Allah. Dan saya rasa kita sudahi dengan doa sebelum doa pada malam ini, insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, terima kasih tuan-puan kerana bersama-sama saya pada malam ini. Harapnya apa yang kita belajar pada malam ini kita dapat amalkan sama-sama, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih sama-sama kepada Tuan Daniel. Okey, terima kasih kepada semua, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Tuan Zabidi.